سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه ولشارح هذا الكتاب الشيخ نووي البنتني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita di dalam kitab yang baru insya-Allah, yaitu kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah. Syarah fi syarhi ala Bidayatil Hidayah bagi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Yang mana syarah ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Jadi kitab yang saya bagi hari itu ni, link hari itu warna biru, macam cikgu punya lah. Tapi ada juga yang pakai kitab macam ni kan. Jadi pagi ni saya bawa kitab macam ni dulu. Dia yang sedapnya dia punya terjemahan dia yang biru ni. Tapi kalau yang macam ni pun boleh lah. Mana-manalah. Dia lebih kurang sama je terjemahan dia. Sama ada dia tambah sikit ke ataupun dia kurang sikit je. Cuma yang ni dia punya terjemahan dia ni, kita kata ayat-ayat dia lebih kecil, dia punya tulisan dia, huruf-huruf dia lebih kecil, dan juga dia punya perenggan dia pun lebih, kita kata lebih kurang macam single spacing lah. Baik. Dia kalau yang saya gunakan kita Arab. Jadi ini kita Arab ni lah yang saya dalam PDF ni tebal jugalah. Tapi wallahualam lah, kita insya-Allah kita akan sama-sama muzakarahkan kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya akan bawa juga dua kitab. Kitab biru tu tak jumpa pula pergi ni, hilang. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Maraqil Ubudiyah ni syarah kepada kitab Bidayatil Hidayah. Yang saya rasa tuan-tuan semua tahu, kitab Bidayatul Hidayah ni kitab yang biasa dipelajari di mana-mana tempat, di masjid dan juga di surau. Bahkan kita kata jadi silibus di pondok-pondok, di madrasah dan sebagainya. Yang mana kitab Bidayatul Hidayah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Di dalamnya diterangkan kepada kita adab-adab yang banyak, yang insya-Allah kita akan sama-sama muzakarahkan satu persatu. Dan kemudian kitab Bidayatul Hidayah ini tuan-tuan disyarahkan pula oleh satu orang ulama besar yang bernama Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Ini pengarang kepada kitab yang insya-Allah kita akan ataupun syarih ataupun pensyarah yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Bantani ni tuan-tuan, beliau ni kita kata ulama yang bertaraf dunia. Bertaraf dunia. Dan kita katakan antara ulama-ulama yang bertaraf dunia lah yang mana mereka ini berasal daripada Asia.
iaitu Indonesia. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini, beliau berasal daripada mana? Daripada Indonesia. Yang mana beliau ni berasal daripada Banten, sebab tu letak Al-Bantani tu. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lahir tahun 1815 Masihi. Dan beliau wafat pada tahun 1897. 1815 beliau lahir, 1897 beliau wafat. Lebih kurang 82 tahun lah umur beliau. Dan nasab beliau ni, kalau kita telusuri nasab Syekh Nawawi Banten ni, dia sampai kepada putera Wali Sunan Gunung Jati. Dia sampailah kepada mana, pada pengkaji nasab katanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Dan beliau ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, umur 15 tahun dah mula mengajar. Umur 15 tahun dah mula mengajar fiqh, tauhid, tasawuf, hadis, tafsir, lughah dan lain-lain. Umur 15 tahun. Dan murid-murid beliau masuk umur 15 tahun, masya-Allah sangat banyak. Dan datang daripada, kita kata, hampir seluruh pelosok Indonesia datang untuk belajar dengan beliau. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang beliau karang lebih kurang 115 buah kitab. Lebih kurang 115 buah kitab. Yang mana 115 buah kitab tu tuan-tuan, kita kata hampir kesemuanya diguna pakai di seluruh dunia. Antaranya kitab Maraqi Ubudiyah ni lah. Antaranya lagi di mana? Antaranya lagi kitab apa? Kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Awam, yang beliau karang untuk mensyarahkan kitab akidah. Antaranya lagi kitab apa? Kitab Uqudul Lujain, yang mensyarahkan tentang hak-hak isteri, suami dan isteri. Dan juga antaranya lagi kitab Nasaihul Ibad. Antaranya kitab Nihayatuz Zain, dan lain-lain lagi lah, banyak sangat ya. Kita kata antaranya lagi kitab Kashifatus Saja, antara syarah terbesar bagi ilmu fiqh Safinatun Najah, yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Jadi Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dia karang satu kitab Safinatun Najah, dipanggil Matan Safinatun Najah. Kemudian matan Safinah itu disyarahkan pula oleh Syekh Nawawi Banten, dipanggil kitab Kashifatus Saja. Jadi matan Safinah ni tuan-tuan, ini kitab permulaan dalam kita mempelajari fiqh mazhab Syafi'i. Itu kitab permulaan, dia matan. Bahkan kalau kita dah mengaji kitab yang besar-besar sekalipun, contohnya kitab Safinatun Najah, kemudian setelah daripada itu kebiasaannya mengaji kitab Mukhtasar Latif. Kemudian setelah daripada itu mengaji kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, matan Abi Syuja'. Setelah daripada itu kitab Fathul Qarib. Setelah daripada itu kitab Matan Zubat. Setelah daripada itu kitab Mawahibus Samad. Setelah daripada itu kitab Yaqut Nafis. Setelah daripada itu kitab Umdatus Salik. Setelah daripada itu kitab kita kata kitab Fathul Mu'in. Setelah daripada itu kitab I'anatul Talibin. Setelah daripada itu kitab Minhajul Talibin. Kemudian syarah kepada Minhajul Talibin, iaitu kitab Tuhfah, kitab Mu'ni dan sebagainya. Jadi kita kata walaupun orang tu dah sampai kepada kitab-kitab pengakhiran dalam mazhab Syafi'i, kebiasaannya mereka akan rujuk balik kepada matan Safinatun Najah. Ini kitab asas. Kitab kita kata yang merupakan asas di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kerana itu tak heranlah bahawasanya kitab matan Safinah ni tuan-tuan dihafaz di mana-mana tempat. Dan mengikut kepada aturan guru dia lah ya, dari sudut kita kata silibus kitabnya macam-macam lah. Ada yang kita kata 4-5 peringkat, ada yang 6-7 kitab dan sebagainya. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Nawawi Banten syarahkan pula kitab yang paling asas dalam mazhab Syafi'i itu. Dan syarah ni tuan-tuan, antara syarah yang besar iaitu kitab Kashifatus Saja. Ya, dia ada banyak kitab-kitab syarah Safinah ni, antaranya kitab Ghayatul Muna, antaranya kitab Nailur Raja dan lain-lain lah. Ya. Dan yang terbaru ni yang dikarang syarahnya oleh Ustaz Muhadir Haji Jul, iaitu kitab Misbahud Duja. Baik.
Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat di Mekah lah nah. Beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la, yakni perkuburan Ma'la. Yang mana makam beliau tuan-tuan bersebelahan dengan makam Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Binti Abi Bakar, iaitu kita kata anak kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau pergi ke Mekah ada masyhur ya, makam. Kita kata para ulama. Antaranya di situ dimakamkan As-Sayyid Ahmad, As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Seorang ulama dunia, seorang ahli hadis dunia, seorang guru kepada guru-guru. Dan di sana juga kita kata dimakamkan Al-Habib Salim Asy-Syatiri, dipanggil sebagai Sultanul Ulama, ketua segala ulama di Hadramaut. Di situ juga dimakamkan Syekh Abdul Qadir, kita kata antara awliya-awliya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak dimakamkan di mana? Di Jannatul Ma'la. Baik, antaranya isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau ni tuan-tuan mula belajar dengan siapa? Dengan ayah beliau sendiri. Beliau mula belajar dengan ayah beliau sendiri, iaitu Syekh Umar ibn Arabi Al-Bantani. Ya. Dan akhirnya beliau bila dah belajar dengan ayah beliau, kemudian beliau mengajar pula umur 15 tahun, akhirnya beliau pergi ke Mekah dan beliau belajar di Mekah dengan guru yang sangat ramai. Ya, dengan guru yang sangat ramai. Baik. Dan antara kita tahulahnya karamah-karamah beliau ni sangat banyaklah. Ya. Beliau ulama lagi wali Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang biasa kita dengar berkaitan dengan penulisan kitab ni. Yang mana ketika beliau menulis kitab Maraqi Ubudiyah ni tuan-tuan, ketika tersebut tak ada lampu. Tak ada lampu. Maka macam mana beliau nak tulis ni? Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, bagilah ada cahaya yang menerangi tempat ini supaya dia dapat menulis kitab ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya yang keluar daripada jari jemari kiri beliau. Dikatakan jari telunjuk. Jari telunjuk ni sahaja telah menerangi satu kawasan bilik beliau yang akhirnya beliau dapat menulis kitab ini sampai habis. Subhanallah. Ya, ini kita kata karamah-karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kitab ini juga dapat mencahayakan hidup kita sebagaimana kitab ini dikarang dalam keadaan Allah taala telah mencahayakan pengarangnya untuk menyempurnakan kitab ini. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita baca muqaddimah pada kitab yang warna yang nipis inilah ya. Nanti insya-Allah kita buka juga kitab yang biru ni, saya akan tengok nanti insya-Allah. Baik. Muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Segala puji, bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang maha agung dan yang maha tinggi. Aku ni kembali kepada pensyarah kitab ni. Aku memujinya atas segala nikmatnya, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepadanya sebagaimana syukurnya orang yang terlepas dari cobaan. Ini dia terjemah Indonesia lah. Baik. Kalau di sini dia kata aufa minal bala. Maknanya kita kata dan bersyukur, dan aku bersyukur kepadanya sebagaimana syukurnya orang yang terhindar daripada ujian ataupun bala. Cobaan ni maknanya ujian ataupun musibah ataupun bala lah. Maknanya di sini tuan-tuan, ini pertamanya di dalam mana-mana kitab, maka pengarang dia akan mulakan dengan bismillah dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak bahaskan panjanglah bab bidayah idhafiyah dan juga bidayah haqiqiyah, tapi kita tak bahas panjanglah. Baik. Maka aku mohon, apa makna dia? Aku bersyukur kepadanya sebagaimana syukurnya orang yang terlepas daripada cubaan. Ini dengan maksud apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala?
Maknanya orang yang terlepas daripada ujian ataupun orang yang terhindar daripada ujian ataupun orang yang selesai, telah selesai masalahnya daripada satu-satu ujian, maka sudah pastilah dia akan bersyukur dengan sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Nawawi ni tuan-tuan, dia mengatakan bahawasanya aku ni bersyukur kepada Allah sebagaimana orang yang masalahnya telah diselesaikan oleh Allah Taala. Maknanya walaupun dia tak ada masalah sekalipun, andailah kita kata dia tak ada masalah sekalipun, tapi syukurnya itu umpama orang yang bersyukur kerana masalah mereka telah selesai. Maknanya sudah pasti lagi hebat syukurnya. Satu orang yang dia ada masalah, ada ujian, ada cobaan pada dia, maka bila selesai dia punya masalah tu, maka dia akan sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Maka itu juga terjadi kepada Syekh Nawawi Banten, yang mana walaupun beliau tak ada masalah, tu, andai kata beliau tak ada masalah sekalipun, syukur beliau sangat tinggi. Itu maksud di sini. Baik. Katanya apa? Aku mohon ampun kepadanya, yakni kepada Allah untukku, untuk dirinya, kedua orang tuaku, dan siapa sahaja yang mempunyai haknya padaku. Apa makna sesiapa yang mempunyai haknya padaku? Maknanya aku mohon ampun kepada Allah juga kepada sesiapa sahaja yang mempunyai haknya padaku. Apa makna di sini? Maka tuan-tuan, orang yang mempunyai haknya padaku dengan maksud golongan yang mereka ini wajib kita tunaikan hak ke atas mereka. Ya. Dan juga golongan yang mungkin kita ada hak-hak yang lebih. Misalnya kita kata anak isteri, hak yang mereka akan tuntut apa dia? Iaitu tuntut nafkahnya, tuntut kita kata pengajaran ilmunya dan sebagainya. Ya. Kalau orang luar kita kata mungkin orang yang lain, maka mungkin ada hak-hak yang mungkin dia akan tuntut nanti. Misalnya mungkin kita pernah menzalimi orang tersebut. Kita mungkin pernah melakukan perkara yang zalim terhadap orang tersebut. Maka nanti di hari akhirat, dia akan menuntut haknya kembali. Itu dia. Maka kata Syekh Nawawi Banten ni, seolah-olah apa dia? Aku pohon ampun juga kepada orang yang dia ada haknya nanti yang mungkin dia tuntut daripadaku nanti di hari akhirat. Tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu dianjurkan bila kita baca doa, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya wali ashabil huquqi alaina. Apa maknanya? Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua ibu bapaku, dan ampunkan dosa orang ataupun golongan yang ada haknya ke atasku. Minta 3 perkara dia. Dan ini dianjurkan oleh para ulama kita, ya, antaranya oleh Imam Ghazali dan sebagainya, supaya kita ini meminta ampun kepada Allah kepada orang yang kita ada hak ke atasnya, yang nanti dia akan menuntut hak tersebut di hari akhirat. Salah satu kelebihannya apa dia? Bila kita dah sentiasa doakan agar Allah ampunkan orang tersebut, mudah-mudahan nanti di hari akhirat dia tidak lagi menuntut haknya daripada kita. Ini dia. Ini sebenarnya kita kata perkara yang berkait dengan istihlal ataupun taubat, bagi perbahasan yang lebih lanjutlah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya apa? Aku mohon ampun kepadanya untukku. Juga mohon ampun kepada kedua orang tuaku dan siapa saja yang mempunyai haknya padaku, bagi kaum muslimin dari setiap dosa. Maknanya apa? Dan aku mohon ampun juga bagi kaum muslimin dari setiap dosa. Berupa, dosa itu berupa apa? Berupa perkataan dan perbuatan. Serta aku bertaubat kepadanya dari setiap maksiat. Iaitu taubatnya seorang hamba
yang tak mampu memberi petunjuk bagi dirinya dan yang tak dapat menolak kesesatan dirinya. Ya. Ini taubat seorang hamba yang tak mampu memberi petunjuk bagi dirinya dan juga tidak mampu menolak kesesatan dirinya. Baik, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan tidak ada pula yang menyamainya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulnya yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini kita kata apa? Syahadah yang dibuatkan oleh pensyarah kitab untuk menyatakan bahawa tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pula yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga Allah, ini dengan makna doa. Ya. Semoga Allah, yakni mudah-mudahan Allah, moga-moga Allah melimpahkan salawat. Salawat ni apa dia? Iaitu rahmat. Dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam, iaitu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkhususkannya, yakni Allah mengkhususkan Nabi itu dengan berbagai keutamaan. Dan, maknanya dan itu selawat dan salam atas keluarganya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta para sahabatnya yang beruntung mengikutinya dengan jihad dan lainnya sehingga mencapai darjat yang tinggi. Baik, ini kita kata salawat dan salam. Jadi salawat dan salam ni tuan-tuan, secara ringkasnya kita kata salawat itu dengan makna rahmah. Ya, iaitu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salat ataupun salawat. Ya, salam itu dengan makna apa? Pemberian kesejahteraan, keselamatan, keamanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka salawat ni tuan-tuan kita tahu daripada dalil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, dikatakan apa dia? Sesungguhnya Allah bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, salawatlah kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doakanlah kesejahteraan. Wasallimu taslima. Dan doakanlah kesejahteraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kata dalam ayat ini kita akan nampak apa dia? Allah salawat, malaikat salawat dan orang beriman salawat. Jadi Allah salawat itu tak sama dengan malaikat dan juga orang beriman salawat. Ya. Allah salawat itu dengan makna Allah beri rahmat terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau malaikat dan orang beriman salawat itu dengan makna malaikat dan orang beriman minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah berikan salawat kepada, berikan rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik. Dan para ulama mengatakan salah satu perkara yang menghalang daripada mendapatkan keberkatan salawat ialah apabila kita bersalawat lalu kita menganggap Nabi lah yang memerlukan barakah daripada salawat kita. Sekali lagi saya ulang. Antara perkara yang menghalang daripada keberkatan salawat itu dapat pada diri kita adalah dengan kita menganggap bahawasanya Nabi lah yang memerlukan keberkatan, memerlukan kebaikan daripada salawat kita. Ya. Karena itu tuan-tuan, salawat ni para ulama bahas kan, adakah Nabi perlukan salawat kita ataupun tidak? Ya.
Maka pada pendapat yang paling kuat mengatakan Nabi tak perlukan salawat kita. Kerana apa? Kerana Nabi sentiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Andai kata tak ada seorang pun dalam muka bumi ni, di atas muka bumi ni, yang berselawat kepada Nabi, Nabi SAW tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah apabila tak ada orang yang selawat pada Nabi, maka kedudukan Nabi akan jatuh ke bawah? Akan rendah kedudukan Nabi SAW? Tidak. Bahkan kata para ulama, kalaulah dia menganggap bahawasanya apa, dia berselawat tu kerana Nabi memerlukan keberkatan daripada selawat dia, seolah-olah yang memberikan keberkatan, yang menghasilkan keberkatan tu adalah diri kita. Sedangkan siapa yang dapat keberkatan siapa? Kita dapat keberkatan daripada Nabi kan? Nabi dapat keberkatan daripada kita. Hakikatnya kita yang dapat keberkatan daripada Nabi SAW. Nabi itu tempat barakah, tempat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu disebutkan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat. Maka rahmat itu siapa? Baginda Nabi SAW. Maka dirinya Nabi SAW itu tempat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya lagi dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Allah firman apa dia? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kurnia Allah ni kata para ulama, yakni dengan agama. Katakanlah dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa bi rahmatihi, dan juga katakanlah juga wahai Muhammad dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata para ulama, antaranya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan rahmat di situ dengan makna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Katakanlah wahai Muhammad dengan kurnia Allah, yakni agama Allah Ta'ala, dan juga dengan rahmat Allah, yakni dengan diri kamu wahai Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan agama dan juga diri kamu wahai Muhammad, falyafrahu, bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik kamu bergembira dengan kedua-dua nikmat yang besar ini, yaitu dengan agama dan juga dengan adanya rahmat, yaitu diri kamu. Itu lebih baik daripada apa-apa yang kamu usahakan, yang kamu kumpulkan daripada awal-awal penciptaan Adam sampailah ke akhir zaman. Segala harta yang kamu kumpulkan itu, kamu bergembira dengan Muhammad, itu lebih baik daripada segala apa yang kamu kumpulkan. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu tertib salawat yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama kita. Antaranya apa dia? Kita bersalawat ke atas baginda Nabi SAW itu dengan apa dia tuan-tuan? Iaitu dengan kita merasakan bahawa kitalah yang memerlukan rahmat daripada Nabi SAW, memerlukan barakah daripada baginda Nabi SAW. Itu adalah wasilah, perantara rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua apa dia? Bila kita bersalawat, maka hadirkan rasa rindu kepada baginda Nabi SAW. Mungkin orang bersalawat ini kerana sesuatu perkara. Contoh kalau salawat tafrijiyah kan. Biasa kalau kita baca salawat tafrijiyah tuan-tuan, ya, dalam tu ada beberapa perkara tu, banyak tu permintaan kita kepada Allah Ta'ala melalui perantaraannya baginda Nabi SAW. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu. Wahai Allah, berilah rahmat kepada Nabi SAW, yang mana dengan baginda Nabi SAW ni tanhallu bihil uqadu, akan terlerailah segala ikatan-ikatan, wa tanfariju bihil kurabu, dan akan kita kata selesailah segala masalah-masalah, segala kerumitan.
wa tuqda bihil hawaiju, dan dengan baginda Nabi SAW, wahai Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Wa tuqda bihil hawaiju, betul tak? Tak ingat lah. Dah kena nyanyi balik pula dah nak. Selalu nyanyi ya. Wa tuqda bihil hawaiju. Sudah? Apa dia? Nak kena nyanyi ramai-ramai kat macam mana? Dia pagi-pagi dia selalu apa kita kata selalu sebut tak ada masalah. Pagi ni pula jadi masalah. Dia kena nyanyi pula dah. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Wa tunalu, dan juga dengan baginda Nabi SAW, itu mudah-mudahan wahai Allah kami mendapatkan apa-apa yang kami inginkan, ar-raghaib. Kami mendapatkan apa-apa yang kami inginkan. Wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim, dan mudah-mudahan dengan baginda Nabi SAW, wahai Allah, berikan kami husnul khatimah. Ini dipanggil salawat yang ada 7 tawassul dalam dia. 7 tawassul. Menjadikan Nabi sebagai wasilah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Ini sendiri diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajar satu orang buta, satu orang sahabat yang kita kata ada masalah, tak nampak dan sebagainya. Maka dia minta Nabi SAW doakan, lalu Nabi ajarkan kepada sahabat tersebut, kamu baca bagaimana aku baca. Maka Nabi SAW menyatakan, wahai Allah, Allahumma inni atawassalu bika, wahai Allah, aku menjadikan Nabi sebagai wasilah. Ini diajarkan oleh Nabi sendiri kepada sahabat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maknanya apa? Bab wasilah ini dalam hukum mazhab Syafi'i kita dihukumkan sebagai perkara yang diharuskan, tak ada masalah, boleh buat. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada orang yang selawat ni kerana apa? Kerana nakkan sesuatu. Mungkin kerana nakkan rezeki, mungkin kerana dia nak kahwin cepat, mungkin kerana nak anak dan sebagainya. Maka kata para ulama, kalau kita nakkan kelebihan yang lebih daripada selawat, maka kita berselawatlah dengan rasa cinta kepada baginda Nabi SAW. Salawatlah kerana cinta. Salawatlah kerana rindu. Bila satu orang tu dia dah mendapatkan cinta daripada baginda Nabi SAW, maka sudah pastilah Allah akan cinta kepada dia. Kenapa? Nabi ni pintu cintanya Allah Ta'ala. Nabi SAW pintu untuk kita dapat ma'rifatullah, yakni kenal Allah. Kalau tanpa Nabi SAW, bagaimana nak sampai kepada kita hukum salat? Bagaimana nak sampai kepada kita bahkan bukan hukum salat, bahkan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu kata para ulama, kita bersalawat, kita tahu dengan salawat ni macam-macam perkara disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, bahkan 70 kelebihan salawat yang para ulama telah letakkan. Tak kisahlah salawat apa pun. Selawat paling panjang ke, selawat paling pendek ke, selawat pertengahan ke, apa-apa jenis selawat lah. Bahkan ada selawat yang diijazahkan oleh para ulama kita, antaranya Al-Habib Al-Habib Abdul Rahman daripada Gresik, iaitu selawat qalbu, selawat qalbi, selawat hati. Macam mana selawat hati? Selawat yang tanpa dilafaz tetapi disebutkan di dalam hati, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 24 jam, pagi, petang, siang, malam, dengan cara-cara yang tertentu sampai dapat salawat yang daim, yang sentiasa 24 jam. Mula daripada 100, dah habis 4 bulan, tambah pula jadi 200, habis 204 bulan. Ini secara lafaz dulu ni. Secara lafaz dulu. Habis 204 bulan, ditambah lagi 4 bulan seterusnya, ditambah jadi 600. Makin ditambah setiap 4 bulan, setiap 6 bulan ditambah, jadilah 1000 sampailah kepada 15,000, yang akhirnya apa? Dia akan bawa kepada hati yang sentiasa berselawat. Dah tak perlu kepada lafaz dah. Dia ada cara dia, kaedah dia. Macam-macam kaedah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi biarlah niat kita ni satu, iaitu apa? Untuk dapatkan cinta baginda Nabi SAW. Kerana cinta ataupun mahabbah itu perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar. Seorang yang dapat cinta daripada baginda Nabi, sudah pasti dapat cinta Allah. Bila dapat cinta Allah, maka sudah pasti segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tu selawat kerana mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak. Sedangkan nak dikatakan tentang hajat kita itu lebih banyak daripada hajat nak rezeki semata-mata.
Maka kalau kita dapat cintanya baginda Nabi SAW, kita dapat cinta Allah, maka sudah pastilah kita akan dapat seluruh hajat kita. Bahkan kalau seorang itu tak dapat apa yang dia inginkan, dia akan tetap terus bersalawat ke atas baginda Nabi SAW. Kerana selawat yang dia buat bukan kerana makhluk, bukan kerana keinginan dunia, tapi salawat yang dia buat kerana cinta. Maka daripada salawat yang dia buat kerana cinta itulah yang akan mengangkat segala hijab-hijabnya. Bahkan para ulama mengatakan, andai tidak ada guru mursyid di akhir zaman, maka salawatlah yang akan menjadi guru mursyid di akhir zaman. Andai, ni seandainya. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata amma ba'du. Ini kita kata potong daripada, kita kata rangkap pendahuluan. Baik. Katanya apa? Buku yang berada di tangan pembaca saat ini adalah kitab syarah, yakni penjelasan atas kitab Bidayatul Hidayah, yang kami beri judul Maraqil Ubudiyah. Aku mengharap manfaat daripada Asy-Syaikh, iaitu Imam Ghazali, yang mengarangnya, serta doa daripada para penuntut ilmu. Sesungguhnya kitab ini merupakan kumpulan daripada perkataan para ulama yang mulia, sesuai dengan apa yang ditunjukkan ataupun diajarkan oleh Allah kepadaku. Apabila anda melihat sesuatu kesalahan di dalamnya, maka hal itu disebabkan oleh pemahamanku yang kurang sempurna. Ini tawaduknya Syekh Nawawi. Dalam mana-mana kitab kalau tuan-tuan baca, kebiasaannya para ulama pada pendahuluannya ataupun pada pengakhirannya, pada khatimahnya, dia akan tuliskan, sekiranya ada kesalahan, maka bolehlah dibetulkan. Kan? Itu dia. Bolehlah diperbetulkan kembali dan sebagainya. Ini tawaduknya para ulama. Baik. Jadi katanya apa? Apabila anda melihat sesuatu kesalahan di dalamnya, maka hal ini disebabkan oleh pemahamanku yang kurang sempurna. Maka aku mengharap bagi siapa yang mengetahuinya agar memperbaikinya. Ini tawaduk. Sebab itu dalam Sahih Muslim disebutkan apa? Innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Wala yarkha. Wala yafkhara ahadun ala ahadin. Dalam Sahih Muslim disebutkan oleh baginda Nabi SAW apa dia? Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk tawaduk, sehingga tidak ada orang yang sombong ke atas orang yang lainnya. Kata para ulama, bila Nabi SAW sabdakan, biasanya Nabi akan sabdakan begitu sahaja. Jangan buat begini, jangan sombong dan sebagainya. Tetapi bila disebutkan dalam hadis, Nabi mendahulukan diri dia. Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah memerintahkan aku ataupun mewahyukan kepadaku untuk tawaduk. Kemudian baru Nabi beritahu pada sahabat untuk tawaduk. Maknanya apa? Tawaduk ini ada tempat yang sangat besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu disebutkan dalam hadis yang lain, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kepada Allah, maka Allah akan angkat darjat dia. Kalau bukan darjatnya di kalangan manusia, Allah akan darjatnya di kalangan para malaikat, para tempat-tempat mereka yang illiyin, golongan-golongan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu disebutkan dalam satu hadis qudsi yang lain, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, faman naza'ani wahidan minhuma qadhafahu qadhaftuhu fin nari. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Ibn Majah dan juga Abu Daud, mengatakan apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah firman apa dia? Al-kibriya'u ridai. Takabbur itu ridaku. Rida ni tuan-tuan, pakaian atas. Apa makna takabbur itu pakaianku? Maknanya takabbur itu sifatku. Wal 'azamatu izari. Dan juga keagungan. Menyatakan kehebatan, menyatakan kemuliaan.
itu juga adalah kainku. Izar ni maknanya kain. Kain ni dengan makna apa? Sifat Allah Ta'ala juga. Jangan kita anggap, oh Allah Ta'ala ada rida, ada kain pula. Jadi setengah orang dia salah faham. Dia ambil semua zahir ayat je. Dia ambil zahir ayat, dia kata, oh Allah Ta'ala pakai rida. Itu jadi sunnah Nabi pakai rida, bukan gitu. Baik. Dia rida ini dengan maksud apa kita kata? Ini ulama takwil kan, ini hadis kursi. Nabi sendiri ajar sahabat untuk takwil. Takwil ni apa? Meletakkan makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Faman naza'ani wahidan minhuma. Sesiapa yang naza'ani ni maknanya apa? Menanggalkan salah satu daripada keduanya ini daripadaku. Maknanya salah satu daripada keduanya ini salah satu sifat. Sama ada takabur ke ataupun kemuliaan ke. Dia cuba menanggalkan sifat-sifat ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadhaftuhu finnar, maka aku akan campakkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Apa makna siapa yang cuba-cuba nak menanggalkan sifat takabur Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala? Itu maknanya apa? Dia cuba tanggalkan, lalu dia cuba pakai pada dirinya. Itu maksud dia. Dia cuba tanggalkan sifat takabur daripada Allah Ta'ala, lalu dia cuba pakai untuk dirinya. Qadhaftuhu finnar, aku akan campakkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Makna di sini apa dia? Makna di sini walaupun dia cuba tanggalkan, kita kata tetap Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat Al-Mutakabbir. Yang kita kata yang menyombongkan dirinya, yang membesarkan dirinya. Itu Al-Mutakabbir. Kita cuba pakaikan pada diri kita, takabur pada diri kita. Takabur ni apa dia tuan-tuan? Iaitu kita merasakan hebatnya diri kita, lalu kita menyatakan orang lain itu bawah lagi daripada kita. Itu takabur. Kita cuba membandingkan dengan orang lain. Ada kalau ujub lain pula. Ujub ni dia merasakan dirinya hebat tanpa dia bandingkan dengan orang lain. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini tawaduknya para ulama. Baik. Sungguhnya bekal ilmu dan agamaku sangat sedikit dan keimananku masih lemah kerana keyakinanku yang kurang di samping waktu yang sempit dan kesedihan yang banyak. Ada terjemahan ni, kesedihan ni dengan makna apa? Masalah yang banyak. Tengok dalam bahasa Arab ni, dia kata wal ahzan. Ahzan ni kita boleh terjemahkan juga dengan masalah, boleh terjemahkan juga dengan kesedihan. Maka dia kata di sini, bekal ilmu dan agamaku ni sikit je. Imanku ni lemah lagi. Subhanallah nak. Sedangkan ulama dunia ni, kitab 115 kitab karang. Wali Allah Ta'ala, karamah cukup banyak. Itu saya cerita satu karamah je tu. Banyak lagi karamah dia. Antaranya beliau ketika mana remaja, sebelum pergi ke Mekah, umur 15 tahun dah mengajar, itu salah satu karamah dah. Antaranya lagi kita kata di satu tempat, di tempat beliau sebelum pergi ke Mekah, sambung mengaji di Mekah. Satu orang mufti di tempat beliau, namanya Syekh Uthman Al-Bantani. Satu orang mufti di tempat beliau masa tu nak menentukan arah kiblat. Jadi nak menentukan arah kiblat ni melalui kita kata salah satunya ilmu penentuan arah kiblat lah, ilmu falak dan sebagainya. Baik. Jadi bila dia tentukan tu, dia kata sinilah arah kiblat. Datang ketika tersebut Syekh Nawawi Banten yang masih muda lagi, lebih kurang dalam umurnya 18-19 tahun, dengan Syekh Uthman ni yang sudah umurnya kita kata 50 tahun lebih kurang masa tu. Maka Syekh Nawawi Banten kata, wahai Syekh, minta maaf ni tempat ni, arah kiblat ni salah, dia kata. Dia kata arah kiblat ni salah ni. Syekh kata macam mana salah? Ini dah tengok betul dah ni. Dia punya tanda ni kena dah ni. Syekh Nawawi kata, minta maaf Syekh, tempat ni kiblat ni salah. Kalau Syekh nak tahu mendekat pada saya. Dia pun tarik Syekh ni. Dia tarik Syekh ni mendekat, lalu dia tunjuk dengan isyarat tangan dia. Nampak tak Syekh Kaabah? Ni daripada Indonesia ni. Nampak tak Syekh Kaabah? Syekh tu tengok, oh, betul. Sini rupanya Kaabah. Terus ditukarkan arah kiblat ke arah Kaabah tersebut. Maka ketika tersebut Syekh Uthman ni baru tahu kata yang ini ni Syekh Nawawi ni, Nawawi yang masih remaja ketika tersebut,
Dia mengetahui bahawa Syekh Nawawi Banten ini bakal menjadi seorang ulama besar. Jadi kita kena faham ya, ini karamah para wali. Karamah para wali ini perkara yang harus pada akal. Ya, kita nak percaya tak percaya di sudut apa perbuatan, apa yang terjadi itu terpulang pada kita nak percaya ataupun tak. Tapi dalam mengisbatkan karamah itu memang ada. Bahkan disebutkan dalam kitab Jawharatul Tauhid bagi Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, menyebutkan adanya karamah bagi para wali. Karamah ni apa dia? Satu benda yang khariqul adah, yang bersalahan dengan adat. Yang bersalahan dengan adat. Maknanya apa? Kita kata adat biasa, kalau tunjuk depan ni nampak apa? Nampak dinding. Tapi boleh jadi bersalahan dengan adat. Iaitu apa? Tunjuk depan ni terus nampak Kaabah. Contoh. Dan ini berlaku kepada para wali yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi bila orang faham bab hukum adat dengan hukum akal, selesai masalah. Itu kena mengaji tauhid lah pula. Imam Juwaini mengatakan, Imam Juwaini mengatakan, satu orang yang tak mengaji hukum akal, maka dia tak ada akal. Jadi bila tak mengaji hukum akal ni, dia sukar untuk faham tentang sifat-sifat Allah, dia sukar untuk melakukan argumentasi ataupun berhujah dengan golongan-golongan yang sesat. Bahkan dia susah untuk menetapkan tentang bab karamah, tentang bab mukjizat dan sebagainya. Kalau dipikirkan, kalau dia tak memahami bab hukum akal ni tuan-tuan, bahkan boleh jadi dia menolak mukjizat Nabi SAW. Satu malam boleh pergi Isra' dan Mi'raj, kembali balik. Macam mana? Tak logik akal. Dia kata gitu, tak logik akal. Sedangkan logik akal, tapi tak logik pada adat. Itu sahaja. Baik. Itu perbahasannya dalam bab tauhid lah pula ya. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, selesailah di sini. Semoga Allah mengasihi orang yang melihat aib dan menutupinya. Maknanya semoga Allah mengasihani orang yang melihat aib diriku, dan semoga Allah menutupinya. Kepada Allah yang Maha Pemurah aku memohon agar tidak menjadikannya, maknanya menjadikan orang yang lihat aib aku ni nanti sebagai hujah atas diriku pada hari terjadinya berbagai peristiwa dahsyat, iaitu di mahsyar, dan memberi manfaat kepada diriku dengannya, dengan kitab ini, mahupun orang-orang yang bodoh seperti diriku. Subhanallah. Maknanya apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, orang yang nampak aibku ni ya Allah, yang tahu tentang aibku ni ya Allah, dan sebagainya, maka engkau ampunkan mereka, engkau tutup pula aib mereka, dan tutup aibku. Ini subhanallah. Kita kata hebatnya seorang wali Allah, seorang ulama besar. Sebab itu disebutkan di dalam kitab Hikam oleh Al-Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari, menyatakan apa dia, last lah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebab hari ini Ramadan kan, jadi tak ada makan-makan apa. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari dalam Hikam, disebutkan apa dia, man akramaka fa innama akrama man akramaka innama akrama fika jamila satrih falhamdu liman akramaka wa syakaraka. Minta maaf. Falhamdu liman sataraka wa laisal hamdu liman syakaraka wa hamidaka. Baik. Disebutkan apa dalam Hikam, Al-Imam Ibn Atta'ilah Sakandari mengatakan, sesiapa yang memuliakan engkau, hakikatnya dia sedang memuliakan Tuhan yang menutupi aib engkau. Satu orang yang muliakan kita, hakikatnya apa? Dia tu, orang yang muliakan kita tu, dia sedang memuliakan Tuhan yang menutupi aib kita. Maka puji-pujian yang sebenarnya itu bukanlah kepada orang yang memuji kita, tetapi puji-pujian itu adalah bagi Tuhan yang menutupi aib kita. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti insya-Allah kita akan sambung lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memberi kurnia, dan kepadanya kita berserah diri dan bersandar, dan dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan dia juga seorang yang tafwid dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya-Allah akan masuk kepada syarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini saya cuba cepat kan, paling cepat dah ni tuan-tuan ya. Minta maaf lah.
Dan sebab permulaan ni mukadimah ni kita cerita dulu dia punya biodata dia kan. Jadi lama sikit kat situ. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya edisi Indonesia dekat ni. Tapi sebenarnya saya suka lagi kitab tu. Tak jumpa lah bagi tadi. Dia ada dua kitab, satu yang ni, satu lagi yang biru ni. Saya prefer biru ni lagi lah. Ya? Jemaah mengamalkan ni. Boleh insya-Allah. Sama. Tak mahu biasa dah tu. Terawih apa.